Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali pada malam ini. Saya biasanya membuat FB Live ni pada pukul 10 malam. Jadi malam ni saya mulakan pada pukul 9.30. Apa nama tu, tapi tengoklah sejauh mana kita dapat bersama sama ada dalam setengah jam ke 1 jam ke. Tengok perkongsian saya pada malam ni. Kadang-kadang mula rasa macam tak ada banyak sangat nak di share kan. Tapi nanti kan bila dah mula cakap kan macam-macam juga benda yang mungkin saya akan kongsikan Jadi apa nama tu, saya pun saya memandang buat FB Live ni, saya nampak ada beberapa orang yang sedang menengok apa nama tu, seperti saya janjikan pada malam semalam apa nama tu, Waalaikumsalam semua. Apa ni, saya janji kepada malam semalam apa nama tu, saya akan memulakan malam ni pula kan dengan karaoke sikit lah. Karaoke apa nama tu, saya sekarang ni tengah di apa nama tu, Thistle Hotel Port Dickson tapi tak ke mana lah. Sekarang ni tak ada nak ke mana lah rasanya. Nak berehat saja. Macam mana tu? Saya tengah lah, mana pula ni? YouTube. Okey, minta maaf ada gangguan sikit tadi. Jadi sementara salam Maudur Rasul salam Maudur Rasul. Itulah, alamak dah sebut salah pula saya. Besok ke Maudur Rasul kan. Memang tengah dah set nak lagu Ratuku ke tu. Lagu Ratuku. Memang dah set depan saya ni. Agak-agak nak dengar kejap ke tidak? Apa nama tu? Alhamdulillah hari ni dapat untung dari apa sia. Alhamdulillah. Okey, kalau tidak nampaknya kita tunda. Saya punya janji tu nak nyanyi lagu Ratuku tu, kita tundalah ke lain siaran sebab besok kita akan menyambut Ma'al Hijrah Jadi baiklah, saya rasanya nak, kalau tak saya teruskan topik yang saya nak share pada malam ni pada malam ni adalah sebenarnya yang saya dah buat dua kali lah FB posting saya, FB posting apa nama tu, Assalamualaikum Tuan Wan Rahim, apa nama tu, FB posting saya tentang topik kontra. Dalam dua posting saya itu saya tengok berlaku juga sedikit masih macam persoalan ada yang masih macam persoalkan, macam kurang faham lagi apa yang saya cuba ketengahkan dari segi kontra ni kan, apa maksud kontra ni kan. Macam ni, okey, you all ni sekarang ni kan, cerita semalam dapat untung nice, very nice. Apa nama tu, hari ni drop balik kan. Jadi begini bila kita trading ni pada zaman saya dulu, kita kadang-kadang macam mana, tanpa niat ke dengan niat ke, kita beli, lepas kita beli tu harga terus naik kan. Kalau orang kata right timing, lepas beli naik. Jadi apakah yang perlu kita lakukan?
Jadi apa yang perlu, jadi seperti biasa kan, seperti macam mana, mana lepas beli kita rasa harga saham tu dah naik kuat sangat, ataupun kita rasa kita nak ambil untung. Bila kita ambil untung tu, perbuatan kita mengambil untung tu adalah satu perbuatan jual beli yang biasa, tapi dia dimasukkan dalam kategori yang dipanggil sebagai kontra, kontra trading, kontra trading. Tapi yang saya sebenarnya nak lebih tekankan di sini adalah bukan kata tak boleh, bukan kata lepas beli kalau kita untung, kalau kononnya tak dibenarkan ataupun kita tak digalakkan main kontra tu, maknanya tak boleh jual. Tidak, boleh saja, boleh saja. Kita boleh jual lepas beli, nasib kita baik ataupun timing kita betul, dan lepas beli tu kita rasa macam naik dah kuat sangat, kita rasa nak jual, tak salah, kita boleh jual, ambil untung nama dia kan, tak apa alasan sekalipun. Tapi yang kita apa nama tu, apa panggil tu, itulah soalan tu pun bagus tu, macam mana cara monitor kan, apa ni saham kan. Okey, saya cerita satu-satu dulu ya. Saya nampak Kang, saya jawab daripada you ni, nanti Kang lari pula topik saya nak cerita ni kan. Saya nak maintain dulu cerita pasal kontra ni jadi okey, benda ni pun rahsia, bukanlah rahsia lah. Ni rahsia kepada you all yang baru. Ini boleh kita kategorikan sebagai rahsia. Maksudnya zaman saya dulu, semua remiser kena letak 50,000 deposit, RM50,000 deposit minimum, ataupun mungkin letak RM100,000. Bila remiser letak deposit kepada broker saham, dia suruh kita letak duit tu untuk broker akan bagi limit pula kepada remiser. Bagi limit maksudnya kalau remiser letak 50,000, company broker saham akan bagi sehingga katakanlah 10 kali ganda daripada nilaian remiser punya deposit dengan broker saham. Jadi apakah gunanya apa panggil tu, limit tu kan, 10 kali ganda limit tu kan. Limit tu disitulah akhirnya remiser pula akan memberi clean limit nampaknya, memberi limit jual membeli tu kepada klien dia, kepada klien dia kan. Jadi bila akhirnya beri limit tu sebenarnya dengan niat sebenarnya untuk klien beli dulu. Zaman tu dia panggil T+7 macam sekarang ni T+3 kan. Dan untuk klien pick up share tu untuk beli dan bayar share tu, tapi boleh bayar selepas seminggu kan, 7 hari, 8 hari kan. Jadi apa yang berlaku pula apabila klien beli, lepas beli untung, lepas beli untung ataupun lepas beli sehari 2 hari untung kan, dalam masa seminggu tu, dalam masa T+7 tu untung, klien jual. Bila klien jual, maksudnya klien tak perlu pula bayar apa yang dia beli tu, dia tak perlu bayar. Bila tak perlu bayar, di situlah datangnya apa dipanggil macam boleh main kontra dan jadi kontra gain. Dan benda tu akhirnya menjadi satu benda yang dipanggil aktiviti yang rampant berlaku dalam pasaran saham, sehingga di mana apa nama tu apa panggil tu, bila dah rampant tu maksudnya dah semua orang pula main kontra ni. Main kontra ni pula dah dengan niat yang salah niat kayaknya. Maksudnya mengambil apa panggil ni, mengambil peluang sistem yang macam tu, jual beli melalui remiser, tak payah letak duit, ke mana klien tak payah ada modal main kontra ni. Tu dia yang di situ yang saya nak tekankan di sini. Jadi bila main kontra macam ni, masalahnya adalah apa ni, masa untung memang sedap lah. Masa untung. Masa untung memang sedap. Tapi dipanggil kontra gain. Pasaran tengah naik, sedap, kontra gain. Telefon remiser, bila saya punya kontra check siap, sedap betul bunyi dia kan. Tapi akhirnya bila market jatuh, perkara yang sebaliknya berlaku. Daripada kontra gain dia jadi kontra loss.
Ini zaman kami dulu. Saya kalau yang baru mendengar ni pula, lepas ni janganlah banyak nak menanya lagi benda-benda tu. Maknanya kalau you nak menanya lagi, saya terus smash je lah, saya pangkar je lah. Benda tu tak berlaku lagi sekarang. Maksudnya Remizer tidak lagi sekali-kali memberi clean limit. Istilah dia clean limit daripada Remizer. Benda tu tidak berlaku lagi sekarang. Remizer tidak akan memberi clean limit kepada klien. Tetapi apa pula yang berlaku sekarang ni adalah company broker, dia akan, kita ada dua jenis akaun. Yang pertama tadi, saya nak cerita akaunnya konvensional dengan Islamic. Itu satu benda yang saya just touch base je lah. Mana kita boleh buka akaun konvensional atau Islamic. Tetapi sekarang ni pula, bila buka akaun dengan broker saham, dengan Remizer, dia akan tanya pula sama ada kita kita akan, dia tanya nak pakai cash upfront ataupun collateralize. Pun berbalik isunya di sini adalah broker sendiri dia memang sukalah suruh you all buka, dia panggil account collateralize. Tapi bila account collateralize ni pula adalah di mana kalau you letak duit, you bermula dengan letak duit cash 10,000 contoh, kita bagi you 2 kali ganda, 3 kali ganda daripada cash tu kan. Lepas tu kalau 10,000 tu dah jadi duit, dah beli share, nilai share tu pula kita bagi 1 kali ganda, 2 kali ganda kan. Yang bab inilah yang dia panggil kontra. Dia panggil kontra ya. Maksudnya memang niat company broker hanya bagi you limit untuk trading. Dengar betul-betul, fahamkan apa yang saya cakap. Company broker memang memberi you limit untuk trading. Trading ni maksudnya untuk trading main kontra. Jadi masalahnya bila you terjerumus dalam permainan yang collateralize ni, kira beli atas angin, beli dalam masa T+3 ni sekarang ni kan. Jadi akhirnya okey, kalau lepas beli tu naik untung, memang no problem kan. Macam ni lah ya. Maknanya kalau you nak main, dia panggil scalping ke, intraday ke, BTST ke, entah apa nama sekarang ni kan, buy today sell tomorrow ke. Zaman saya tak ada pun ayat tu. Lepas tu nak main swing ke kan, tak salah kan. Lepas beli naik jual, lepas beli naik jual, lepas beli 5 minit naik jual, lepas beli dalam masa sejam naik jual kan. Beli hari ni besok naik jual, beli hari ni seminggu naik jual kan. Jadi benda tu tak ada masalah, tak salah kan, tak salah. Terpulang lah, itu panggil short term trading kan. Masalahnya kalau masa membeli tu bukan dengan duit you sendiri, bukan dengan duit yang you dah letak. Maknanya kalau akaun lagi satu kita panggil cash upfront kan. Ini duit tu, duit buy today sangkut tomorrow, itulah. Sekarang ni pula saya tengok, sorry cakap lah, saya dah orang tua ni lah kan. Sekarang saya tersalah cakap ataupun cara emosional mungkin tak baik you all dengar kan. Tapi saya nak lepaskan sekali cakap lah, saya rasa nak lepaskan sekali cakap lah. Sekali lalu dengar ni kan, meluat saya mendengar ayat BTST lah apa tu semua. Bukan apa, sebab benda tu akhirnya akan merosakkan you all semua balik. Kan? Merosakkan you all. Saya tak nak you all lalu saya zaman macam saya dulu. Cerita bodoh sebenarnya cakap tu. Main saham, main kontra ni cerita bodoh. Sebab akhirnya yang konon cerdik sangat tu, tengah market naik itu hari, minggu lepas dia jadi bodoh kan. Jadi bodoh kembali di market. Sangkut di puncak ayat dia, menangis bucu katil. Macam-macam tu kan. Saya cakap ni, saya boleh je, saya broker saham kan. Korang semua orang buka akaun dengan saya saja je suruh korang buka yang collateralized account ni kan. Buka collateralized account ni. Sebab kita broker kan, saya broker saham. Maknanya kalau korang jual beli selalu, saya dapat komisen lebih. Tanya dok, saya ni bukan yang itu tau. Saya bukan yang ada bertitle doktor, bertitle datuk. Saya tak ada. Saya orang biasa-biasa je. Macam mana ayat korang sekarang? Besya-besya.
Saya datuk, tapi datuknya ada 6 orang cucu. Dan saya doktor sebab saya injek. Saya injek hari-hari kan. Apa nama tu? Tak ada, tak apalah kau nak terasa. Kau terasa lah kan. Saya nak bercakap ni secara jujur kan, secara jujur. Tak nak korang kena. Tapi korang ni selalunya pula, kalau selagi belum kena, degil. Selagi belum kena, degil. Tanya tu, tanya ni, berpusing tanya tu. Saya tahu tanya tu macam nak pusing lagi. Kita dah cakap direct je dah. Jangan main kontra, jangan main kontra, jangan main kontra. Ada yang macam berzikir kan. Kau tanya nak lagi. Kontra macam mana lah. Sama dia tanya tu betul tak tahu ke. Tanya buat-buat tak tahu ke. Apa nama tu. Saya pun bukan kata apalah kan. Bosan lah, bosan. Bosan. Kau tak pun macam ni lah balik cerita tadi kan. Kau buat je apa kau nak buat. Buat apa yang kau suka. Kan? Lepas tu besok kau menanggung pada muka. Pada muka. Sebab cerita main kontra ni janganlah macam ni lah. Kadang-kadang saya pun lagi satu fikir kan. Engkau orang ni kan. Bukan kata setahun jagung. Baru sehari 2 main market. Tak payah nak belagak lah. Tak payah nak belagak lah. Kan? Kau ingat macam kita orang lama ni apa cerita? Tak erti main market. Tak erti main market. Orang lama ni. Tak cukup pandai ke? Tapi tanya orang lama lah. Tanya orang lama. Kenapa marah buat benda tu? Kenapa tak suka kan? Sebab kita niat nak menasihat. Tapi kalau tak nak dengarkan nasihat, dia macam ni lah. Ada bahasa tu kata, orang pandai, macam mana? Orang pandai, dia akan belajar daripada kesilapan diri dia sendiri. Macam tu ya. Dan orang bijak pandai, dia akan belajar daripada kesilapan orang lain. Dan orang bodoh, dia akan melakukan kesilapan, melakukan kesilapan lagi. Tak belajar pada diri sendiri, ya, tak belajar pada kesilapan orang lain, terpulang. Jadi terpulang lah ya. Jadi minta maaf, saya agak emosional sikit sebab topik ni saya memang emosional. Topik ni saya memang emosional sebab tu kata saya dah lalu semua benda ni. Dah lalu benda yang akan menjerumuskan kita ke lembah. Apa nak panggil tu? Lembah apa nak panggil lagi tu kan? Lembah kedukaan, lembah kerugian, apa ni, jadi susah. Saya tak nak ya. Tu kata minta maaf, dia tulis kan. Tak apa, tak salah. Ini bukan isu falsafah lagi. Ini bukan isu falsafah. Ini isu reality. Falsafah tu lain dah sikit bunyi dia kan. Ini reality. Saya tak nak reality yang pernah kami lalui itu, apa nama tu, you all lalui juga. Jadi rasa cukup lah kot. Berapa lama ni saya dah cakap ni. Nak cerita pasal-pasal kontra ni kan. Jadi kesimpulannya, kalau boleh elak-elakkanlah ya. Kalau boleh elakkanlah. Lepas ni jangan tanya saya lagi apa benda kontra whatever tu. Faham je lah sendiri. Cari sendiri. Cari kepahaman tu sendiri kan. Okey, apa nama tu? Jadi okey, tak apalah, saya sambung lagi sikit ya. Seperti kawan saya yang berumur 68 tahun, yang kepada kau orang ni mungkin dah jadi pangkat datuk ke, betul-betul datuk kan, tapi dia bujang lagi ya. Dia selalu cerita yang sama lah. Sama ada you, orang klien, retail, orang baru, orang lama kan. Apa nama tu, dia punya cara cakap tu tak salah, tak lari kan. Kalau kita main kontra ni, dia akan mendidik jiwa kita. Dia akan merosakkan jiwa kita. Kerana bila untung, kita takkan berhenti. Kalau rugi, kita akan cuba nak cover balik. Sedikit sebanyak dia istilahnya macam berjudi. Habis cerita macam berjudi. Jadi perangai itulah. Cubalah elak-elakkan. Tapi saya memang betul promote saya sebahagian daripada pihak broker. Saya broker saham lama, saya orang lama. Kita memang promote. Saya memang suka you all semua apa nama tu melabur. Kita memang promote melaburlah. Tapi melaburlah dengan cara berhemah, melaburlah dengan cara berilmu. Dan bila melabur ni,
cuba you fahamkan ya, fahamkan konsep melabur ya. Dalam kita bila ada duit lebih, kita simpan 6 bulan untuk simpanan kan, guna tu kan. Okey, simpan dulu 6 bulan, simpan dalam bank, dalam akaun simpanan kan. Tapi isu kita sekarang ni ada masalah ya, cerita kita sendiri dalam cerita bank lah ni ya. Kita semua kita ada akaun simpanan kan. Tapi akaun simpanan itulah menjadi akaun perbelanjaan kita ya. Di sini cuba kita fikirkan sama-sama ya. Itu tak apa masalah dia. Apa nama tu? Kalau kita pun dulu ada benda tu, tapi sekarang saya rasa dah kurang sangat pun ya. Dia panggil current account dengan saving account. Itu dua benda yang berlainan. Tapi dekat Malaysia ni kita rata-rata semua orang ada saving account, tapi tak ada pun current account. Di mana current account ni, kalau cakap Melayu dia, akaun semasa tu sepatutnya akaun itulah akaun duit keluar masuk untuk perbelanjaan ya. Itulah bila saya pegang macam ni hilang saya punya dalam gambar tu kan. Akaun perbelanjaan. Saving account tu maksudnya akaun simpanan. Tetapi di Malaysia ni kita dah salah konsep. Duit gaji kita, duit komisen kita, duit untung kita, duit apa kita rata-rata semua orang dah tak ada sekarang ni, dia panggil current account ya. Dia ada apa panggil tu saving account. Tapi duit saving account ni lah yang ada kad kan. Sekarang dah jadi debit card nama kan. Pergi sana sini, beli barang, beli apa, boleh swipe, pergi McD boleh swipe, bila nak belanja keluarkan duit daripada saving account. Jadi konsep tu sendiri dah salah. Kita berbelanja menggunakan saving account. Sepatutnya kita berbelanja menggunakan dia panggil current account. Tapi itulah cuba pula belajar yang ni kan. Saving account tu kena ada lain. Mana duit tu memang duit saving. Tapi ada satu akaun lain yang memang akaun perbelanjaan. Saya harap sesuatu yang saya nak share malam ni lah ya. Tapi daripada tadi pun balik kita cerita yang balik apa ni, saya bukanlah saya nak kongsi. Memang saya ulang cakap tadi bab kontra ni saya memang emotional sikit. Kalau korang yang dah sempat main kontra lah dalam seminggu dua ni kan, kau tahulah apa maksud saya kan. Senang-senang kau dah kena kontra loss, kau punya kan, senang cakap lah, tak payah dengan orang macam saya ni. Kau orang tak payah nak pusing-pusing, nak sorok-sorok, nak apa-apalah. Saya dah orang lama dalam market lah. Engkau belum cakap apa je, saya dah boleh baca dah macam tu kan. Apa nama tu, macam kira apa betul tu. Kalau boleh kan, akaun semasa untuk perbelanjaan, akaun simpanan untuk simpanan. Yang lepas tu kita kata 6 bulan sekali tu kan. Apa nama tu, pusing-pusing cakap mana lagi ni. Okey, jadi baliklah. Itulah kata yang kawan saya tu kata, dia macam ni lah, kita main kontra ni, akhirnya dia akan mendidik kita kepada aktiviti spekulasi yang akan merosakkan balik kita ya. Yang ni terima kasih you all dah rajin tulis tu akaun semasa untuk belanjaan. Buatlah benda tu elok-elok. Saya rasa kalau kita buat step by step, kita akan berjaya. Okey, saya tambah lagi satu ya. Bila kita dah ada akaun semasa untuk perbelanjaan, akaun simpanan untuk simpanan, dan akaun simpanan tu dah mula build up, katakanlah dah jadi macam kita selalu tahu kan, 6 bulan simpanan. Okey, lebih pada tu kita mula berjinak dengan unit trust, berjinak dengan ASB. Kalau lepas tu kita rasakan yang kita ni nakkan return yang lebih, maka kita bolehlah mula berjinak-jinak dengan dengan pelaburan di Bursa Malaysia. Tapi jangan lupa ya, pelaburan di Bursa Malaysia ni sangat-sangat panggil apa ni, dia panggil high risk high gain. You like it or not, that is the fact about Bursa Malaysia, about saham. Dia dalam kategori high risk high gain. Maksudnya dia adalah lagi satu dia ada satu bentuk pelaburan. Juga di sini saya nak share juga ya. Ada daripada you all ni kan,
Ada pada ada fobia kan. Itulah baguslah, bagus kan. Apa nama tu? Apa nama tu, kena faham kan, Bursa Malaysia ni adalah satu instrumen ya, instrumen pelaburan. Saya tengok ramai pula yang buka akaun, yang nak beli saham ni, fikir apa tahu, fikir kononnya saham ni sebagai bukan lagi orang kata duit tambahan. Macam ni lah, you nak jadikan duit geli-geli, macam tu kan. Geli-geli lah ya. Ayolah kau geli. Masa untung kau kata duit geli-geli. Sekali kau kena tu nak kata duit apa pula? Duit geli-geleman. Macam tu kan. Letih lah saya letih lah bila saya tengok macam-macam dah dalam Facebook macam apa ni kan. Bukan kata menggula-gulakan korang, tapi maknanya ayat-ayat semua tu apa ni lah, kira-kira tak fair lah, tak fair to you all tau. Kat saya kan, tuan cakap no such thing duit geli-geli. Apa lagi? No such thing as apa panggil lagi tu, panggil apa tu? Kalau konon pula pendapatan tambahan. No. Bursa Malaysia ni bukan tempat untuk mencari pendapatan tambahan. Itu orang saya cakap. Saya ulang-ulang cakap ya. Bursa Malaysia ni adalah tempat untuk melakukan pelaburan. Pelaburan dengan niat untuk mendapat pulangan yang lebih. Tetapi kita kena faham pula, oleh kerana dia boleh memberi pulangan yang lebih, high gain, tapi maksudnya juga dia akan mengundang high risk. Jadi tolonglah fahamkan betul-betul konsep-konsep ni semua kan. Saya tak naklah apa nama tu, engkau orang ni digembar-gemburkan dengan cerita kejap karang pula kan. Asyik cerita tahniah. Lagi satu pula tu kan. Tahniah. Cerita tahniah aja. Yang ugil macam. Kan? Yang belah rugi macam mana? Nak sebut apa? Lawan tahniah tu apa? Setiap kali untung aja. Kan saya mula kata, hari ni bukan mengomel ni, membebel kan. Ataupun marah kau orang. Datanglah saya ke tengah naik saya punya kecil manis naik lah ke ni, gula naik ke kan. Itulah saya macam ni lah kan. Adalah pula sehari dua ni pula sampai Bursa Malaysia sendiri bercerita pasal pelabur selebriti. Itu pun saya kurang faham je kan, siapa dia masukkan dengan pelabur selebriti tu. Kan. Macam saya bukan selebriti ya. Saya balik besya-besya. Saya orang besya-besya. Mengomel dengan kau orang. Saya orang lama tu saja. Ayat saya orang lama. Dengan saya korang jangan ada pusing-pusing. Itu saya berani cakap lah. Kau nak pusing-pusing, sorry lah. Not me lah kan. Itu pasal lah saya tengok kejap ni kan adalah pula lagi entah mana-mana muncul pada mana macam cendawan tumbuh. Cerita yang positif aja kan. Positif aja. For me not fair lah, not fair. Tu kata kalau yang baru ni kan, dia naik limit up berapa kali? 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yang limit up tu lah. Daripada tahniah tu jadi tak betul tu. Terima kasih. Betul. Ayat kau tu betul lah. Tahniah jadi takziah. Kenapa minggu lepas tak cerita takziah? Minggu lepas takziah. Ceritalah takziah. Kan? Sebab benda tu reality. Reality. Apa nama tu? Tak fair. Kalau hanya cerita one side of the story je. Tunjuk tepek lah untung berapa persen sehari lah, untung berapa persen lah. Bila yang rugi minggu lepas tu, tepek pula. Tu lah, tahu pun kan. Sekali kena libas, Azlin, istilah beli geli-geli kan, sekali kena libas habis semua. Yang bercakap ni, yang menulis tu kan, reminder tu. Itulah kata, kami ni bukan apa tau. Dengan you all ni, kalau you salah sangka, terpulang ya. Kalau you salah sangka apa saya cakap ni, terpulang. Tapi saya nak bercakap secara ikhlas. Saya cakap secara ikhlas. Tu kan, sekali kena libat duduk. Itulah. Ni ke satu. Betul tu, pelabur moratorium kan. Korang duit lebih ni, sepatutnya duit moratorium tu kerajaan suruh kita menyimpan 6 bulan tu kan. Kalau apa jadi kalau lagi 6 bulan ke depan, engkau orang dah tak ada kerja. Engkau orang kena berhenti kerja.
Kerajaan dah tolong sebelum ni kan. Duit moratorium tu sepatutnya jadikan duit simpanan. Kalau sebelum ni tak ada simpanan 6 bulan, bila 6 bulan itu hari moratorium, apa ni kan, maknanya duit tu patut dah ready lah, dah ready for the next 6 months. Tapi kalau you dah letakkan duit tu dalam pasaran saham, apa jadi? Apa jadi? Kalau duit tu yang sepatut duit simpanan, dah beli saham kan, tak salah lah. Okay, bagus, niat you all baik kan, niat you all nak mencari rezeki kan, tak salah. Tapi yang saya pun tak nak lah dalam hidup ni nak nyalahkan sesiapa pun kan. Tetapi apa nama tu, saya tak nak engkau orang salah faham lah, tu je. Itu yang penting ya. Saya tak nak engkau orang salah faham dan salah konsep melabur di besar Malaysia ni ya. Saya ulang cakap ni last apa nama tu, maknanya melabur ni, kalau kau panggil apa ni, kalau dipanggil kita ada hierarki kan, apa ni, piramid makanan, dekat bawah sekali apa, lepas tu apa kan, piramid makanan kan. Ini piramid keuangan, piramid keuangan. Mana paling bawah tu make sure dah ada takaful insurans ya. Sebab kau jadi apa-apa, kita ada base. Mana semua orang kena ada benda tu ya. Ini cerita financial planning kan. Selepas tu kita kena ada saving, lepas tu simpan 6 bulan. Kalau dah benda tu dah selesai, kita boleh mula mencari pelaburan. Mungkin melabur dalam hartanah ya, apa nama tu, melabur dalam unit trust, step by step. Piramid tu bertambah naik ke atas, dan bila piramid tu bertambah naik ke atas, maksudnya bertambah mengecil kan. Jadi dan konsep dia, lagi tinggi piramid pelaburan tu, lagi tinggi risiko yang diambil. Jadi benda tu cubalah buat elok-elok, apa ni, maknanya biar you all faham betul-betul apa benda yang you all, what kind of risk that you are taking bila masuk stock market tu kan. You have to know that. Saya tak nak nanti kan salahkan sana lah balik, salahkan market, salahkan sekarang banyak buat kelas ni kan, salahkan cikgu, lepas tu salahkan technical analysis, salahkan itu, salahkan ini. Janganlah, kalau boleh jangan. Dan tak payah salahkan diri sendiri. Tapi sebelum nak menyalahkan sesiapa tu, itu betul lah tu, emosi kan. Memang stock market ni emosi tu terlalu kuat. Itu pula pun saya nak share dengan you all satu ya. Ini malam santai-santai lah. Kang nak tengok counter sikit boleh jugalah kan. Apa nama tu? Macam ni, Warren Buffett tu kan. Dia pergi office dia, istilahnya kan, dia tak ada pun dia panggil quote machine tu. Quotation machine tu tak ada. Begitu sekali ya. Sebab apa? Nak dikaitkan tadi. Kita ni sekarang dah depan mata kita, depan komputer, depan handphone, 2-3 handphone, 2-3 komputer. Tengoklah konon chart semua tu kan. You tak apa masalah dia. Lagi 10 letak komputer depan kita tu. Apa yang, what you trying to show? Kan? Maknanya you are what? A screen trader? You think you can survive being a screen trader? Pandang sana satu chart, tak dua chart, sorry lah kan. Saya tu bukan kata apa ni, saya cakap ni pada pengalaman kan. Lagi kau tenung chart tu, lagi 10 chart depan mata, lagi akan jadi emosi. Sebab tadi orang menyebut pasal kawalan emosi tu kan. Jadi salah satu contoh nak mengawal emosi tu adalah jangan menghadap komputer, jangan menghadap skrin. Itulah adalah salah satu daripada formula ataupun rahsia mengawal emosi. Kalau if anything you want to learn from me tonight, is about rahsia mengawal emosi. Bagaimana rahsia mengawal emosi kan? Rahsia utama dia jangan menghadap skrin. Betul. Itu pun betul. Belajar jadi investor dulu. Jadi trader ni kira macam ni lah. Dah ada lagi duit lebih-lebih kan. Duit lebih-lebih ataupun untung pada dalam market tu. Menggatal juga kan. Nak cuba nasib. Yes, go ahead lah. Jadi trader kan. Tapi again, apa nama tu? Jadi trader ni, isunya balik.
kita boleh kawal emosi ke tidak? Oh tadi sebenarnya saya tak ada nak lagu dangdut, saya nak lagu Ratuku, tapi rasanya macam tak sesuai lah malam ni. Apa nama tu, sebab besok kita ma'al hijrah kan, nak keluar pun susah kalau menghadap. Itulah ya. Jadi saya rasa macam mana saya nak ulang lagi ni. Cukuplah saya punya mengomel ni, panjang sangat mengomel kan. Malam ni pun mungkin ramai yang bercuti, tak ramai yang menengok saya punya live FB ni. Okay, let's say saya nak share something daripada dalam market, untuk yang to the benefit of yang apa nama tu, yang menengok saya punya ni kan, live FB ni. Okay, saya depan Galaxy Screener sekarang ni. Tu betul tu, jangan tengok harga naik. Alhamdulillah, betul. Apa korang cakap ni, kalau korang ni dah lalu, korang faham je lah. Korang tahu kan. Tengok XOX kan. Itu hari naik kuat. Lepas tu dah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia dah mula jatuh. Saya bukan bagi buy call lah. Saya tak bagi buy call atau sell call lah. Tapi saya sharing saja. Saya nampak dah mula macam ada support lah ya, for XOX at this level now. Of course besok market tutup kan. Nampak merah sama, buat kerja lain dulu. Dua-dua lah. Sebenarnya dua-dua. Kalau dia merah pun kita kena hati-hati, dia naik pun kita kena hati-hati kan. Sebab saham ni dah memang itulah penyakit saham dengan dia naik dia turun. Notion kan beberapa kali limit up and then jatuh. Bayangkan tu kalau kita main kontra tadi saya pusing-pusing malam ni cerita kontra kan. Cuba bayangkan beli yang RM2.20 dan kita beli tu atas kontra T1, 2, 3, 4. Elok 4 hari dia cantasnya habis-habis. Kan? Lepas tu bila dah jatuh, dah panik, dah kena jual for selling, naiklah balik. Semalam limit up lah balik kan. Limit up. Lepas tu sekarang tak beli semalam. Hari ni takut-takut, datang 3 hari ni naik pula kan. Lepas tu hilang akal, belilah balik. Jadi what happen kalau kita salah langkah all the time. Dan puncanya salah langkah ni berpunca daripada kita menghadap komputer dan kita tak ada sistem. Jadi kita main redah je namanya kan. No good. Tapi what I can say, kalau on trading mode, of course you have to learn how to read chart like it or not, you have to learn how to read chart, market timing kan. Tapi paling selamat sebelum nak buat market timing, nak bila timing beli, bila timing jual tu kan, the best part of it kan, on the safe side, make sure counter yang kita nak masuk tu dia ada fundamental nama dia. Dia ada fundamental, itulah yang terbaik, yang paling selamat. DGB saya tengok banyak counter ni dah mula bottom lah. That's all I can say. Tapi walaupun buy signal tu kadang-kadang belum muncul lagi, tapi dia jatuh banyak kan, dah mula bottom. Ni Comark ni kan, ini very bad punya chart all I can say ni you tanya kan Comark apa cerita kan, happen memang depan Comark ni bila dia push dekat 110 tu. Lepas tu bila tutup dah berekor panjang macam tu, dengan volume naik yang kuat, yang sangat kuat dalam masa sehari tadi kita panggil dia terus buat blow off. Satu hari game over. Senang cakap lah. Just a matter one day game over. Saya pergi tengok one day tadi pukul 12 lebih kan dia push sampai push tu last penyudah tutup rendah balik kan. Sementara saya teringatnya pula engkau dengar elok saya cakap apa nama tu, berbalik macam cerita kontra tadi lah trading ni trading ni termasuk dalam kategori yang dipanggil sebagai market timing. Kita cuba nak buat market timing. Maksudnya kalau boleh lah lepas beli je naik, lepas jual jatuh, macam tu kan, nak buat market timing kan. Regardless, kadang-kadang regardless counter tu ada fundamental ke tidak, regardless company tu untung ke tidak, kita nak buat market timing kan. Tapi memang ada ayat dalam buku yang tebal, tebal mana yang tebal lah, buku tebal investment tu, ada satu ayat tu yang really
catch me lah, catch my eyes kan. Apa nama tu? Ayat dia, market timing is the most difficult thing to do even for professional. Ayat tu memang itulah dia. Market timing ni ada suatu benda yang paling susah untuk dilakukan termasuk oleh profesional. Siapakah profesional tu? Kan, profesional tu kan, siapa-siapalah, kalau fund manager ke siapa ke lah kan. Maksudnya orang profesional sendiri memang susah nak buat market timing, apa lagi lah orang biasa-biasa macam you all ni kan. Kalau saya nak dimasukkan kategori profesional ataupun orang lama ataupun pengalaman kan, it's not easy. I can say the truth is it's not easy. It's not easy boleh cuba, tapi the fact is not easy. Apa ni? Kau mak jadi kumak kan. Yang korang bercakap ni, mungkin dah ada yang terkejar lah tadi. Mengejar kan masa dia naik tu. Pun saya tak nak salahkan korang lah, tak nak salah. Saya dalam hidup saya ni, saya malas nak nyalakan sesiapa kan. Sebab kita semua manusia biasa akan melakukan kesilapan apa nama tu. Tapi yang penting cuba perbaikilah kesilapan kita Jadi no matter how professional you are, market will teach you to be humble. Yes, that's very true. I like that word. Kalau you baca buku investment, orang lama ni dia akan keluar ayat dia kan, the market has humbled me. Macam tu Ada ayat orang lama ni, the market has humbled me. Kalau korang ni masih lagi ada dalam jiwa kecil korang tu, korang rasa action lah, terasa terror kan, please lah, tak apalah, go ahead lah kan, go ahead lah. Apa ni, kalau masih ada perasaan tu, one fine day you know the fact that the market will humble us lah. The market will humble us. Tak ada siapa pandainya dalam pasaran saham ni kan, tidak ada siapanya yang pandai dalam pasaran saham ni, terutama kalau nak buat market timing. Tapi saya walau bagaimanapun tetap percaya, tetap yakin tetap yakin, percaya. Apa lagi ayat-ayat dia? Apa lagi ayat tu, tolong tambahkan. Cerita yang positif ni kan. Apa nama tu? Yakin, percaya, memang apa lagi lah, lupa lah ayat tu kan. Maksudnya melabur di Bursa Malaysia ni adalah sesuatu yang apa nama tu boleh mendatangkan apa nama tu pulangan yang baik lah, tapi keyword dia investment, macam ni saya pun sekarang saya tak ada sebab pula dalam label saya ni apa ni macam ni kan, aku tulis tu apa tu, market timing rezeki. Jadi korang faham ke apa saya dah cakap pada tadi ni kan. Nak buat market timing tu, no way lah. Kalau nak rezeki kau keluar kan, kau buatlah market timing tu, cubalah selagi boleh. Kau tak saya cakap cerita bodoh lah pula kan. Kalau kau pandai menang market timing tu, saya letak duit kat kau, kau tolong trade kan. Sorry lah, no way. Reality tak nak buang masa. Apa nama tu, just nobody can be good at market timing. Tapi kalau untuk melabur, memang masih ada ruang. Saya percaya Bursa Malaysia ada tempat untuk melabur secara berhemah. Ni apa nama, HLT ni kan. Macam V-shape tengok, Zeus naik, Zeus turun. Yang masa Zeus turun tu, kalau sempat main kontra dah habis. Macam tu kan. Okey, apa lagi? Saja saya tengok stok lain panggil dia tidur dia orang dah tidur tu. 10 suku dah tidur. Okey lah, mobilenya. Okey. Tapi okey, saya ada katakanlah ada 2 kaunter saya nak share. Alang-alang korang siapa ni? Dalam dekat 200 orang 150 yang dengar dengan. Betul lah, tu bagus. Buy on dip, betul, boleh. Peram, maknanya duit lebih, simpan elok-elok kan. Yes, siapa tu pun, Nizam. Kau cakap pasal AAX, saya depan mata saya sekarang Sapura Energy the way dia punya movement tu, I can only say I like the movement. Sekarang ni dia sideways. Sapura Energy dalam saya punya list. Semalam saya berborak dengan Amitas Bacan Malaysia tu, dia terus cerita pasal
press berhad. Contoh press tarian berhad. Okey saya nak bagi you tengok cara saya saya minum petang. Semalam mula-mula saya nampak Datuk Jimmy Choo kan, yang London tu, yang pakai kasut tu kan. Yang pakai kasut, yang pereka kasut tu kan. Dia dekat kedai baju saya, dia pun tu kedai baju dia, saya malah kacau. Nampak Datuk Jimmy Choo kan. Lepas tu saya borak pula dengan saya punya Amitabh Bachchan, saya punya kawan, apa nama tu? Dia orang ni bangsa apa ni, Bengali kan. Dia bagi satu counter tau. Contoh dia bagi saya satu counter. Dia kata ni between you and me. Sekarang ni saya pula cakap dengan you all between you and me. Between you and me bagi satu counter press tarian berhad. Press tarian berhad kan. Jadi saya dengar je lah dia cakap semalam. Jadi bila yang semalam tu dia cakap something is good lah, whatever kan. Tapi saya terus tengok jadi macam ni kan, saya selalu cakap kalau saya dengar tip ke orang cakap apa ke, saya tak nak pula orang kata langsung ke tepi kan, tepi-tepi, tak nak. Siapa saja beritahu mana-mana kaunter, termasuk you all, kadang-kadang saya tengok. Saya tengok kan. Saya macam ni, saya dengar. Tapi penting saya tengok chat. Saya tengok chat itulah yang kau cakap ni kan. Dia sebut lah tu. Dia kata ni kira lebih kurang macam insider trading lah, whatever lah kan. To me, I don't care. It doesn't matter to me. You talking about insider ke whatever kan. Tapi yang saya ni, saya punya polisi saya memang duduk ni. Kalau kau tengok gambar saya duduk dalam kat hotel ni, cerita kelakar ni cara saya meletakkan benda ni, handphone ni kan. Macam ni ayat saya adalah trade what you see on the chat. The moment dia ceritakan chat tu semalam ni cerita semalam saya kata it looks good. I just feel good about this talk that you mentioned which is again press tarian I kata I nampak cara movement dia. Of course dia tengah overboard kalau segi RSI dia dah overboard, tapi bila dia sampai level overboard tapi harga saham tu dia tak jatuh sangat dan dia macam sideways. Jadi saya cakap lah, memang saya nak masuk lah. Jadi kan memang saya nak masuk kan. Itulah apa nama, tak ada. Yang Kanch tu bukan counter. Itu saya punya kereta kancil. Tapi dulu kan ada yang selebriti tu juga. Kalau masa kita sebelum nari ramai-ramai tu kan dia gunakan istilah siapa datang naik Kanch, dia kata naik Kanch. Kanch tu masuk kancil. Sebab dia datang naik Porsche. Macam tu lah kan. Lupakan cerita tu, tengah viral lah kan. Bukan, tak ada kena-kena. Kanch tu bukan counter kancil. Okey, jadi balik press tarian berhad tu, saya nampak apa nama tu, itulah memang semalam saya nampak very nice. Hari ni dah meletup naik kan. Tapi saya masih ada feel good about this stock. Again, saya ulang-ulang cakap, this is nothing to do with apa panggil tu, this is not by call whatever. This is just sharing session. Press tarian berhad, I nampak dia macam dah mula make a comeback lah. Dia kan mana rugi kan, sebab dia ada kena-mengena tu hari, dia tak dapat skin project whatever lah. Tapi itu cerita lepas. Tapi the way dia bergerak balik tu, I believe something good is there. Jadi you all belajarlah, gunakanlah apa-apa sistem you all sendiri, gunakan yang terbaik. Juga apa lagi nak tengok ni, Iris ni yelah macam hari ni jatuh sikit lah kan. Tapi Iris ni I susah nak cakap lah, sebab dia dah nampak macam lebih sideways kan. Apa lagi counter yang ada lah, macam mana lupa nak share dengan korang ni. Ni tu hari yang naik kuat ni kan, Encom Logistik ni kan. The way masa yang mulai tu hari kan dia terus dia ada gap kan, naik gap, and then dia down sikit, dia naik balik. Sekarang ni tengah sideways kan. Saya ulang cakap nothing to do with apa panggil ni, buy call or whatever. Sharing. Project
jangkaan MCOM ya. Okey itulah, selalunya memang di sebalik kenaikan satu saham ni kan, dia mesti back to fundamental. Back to fundamental maksudnya kalau syarikat tu memang dapat sesuatu yang bagus ke hadapan, harga saham dia akan naik berpunca daripada bila bagus tu, maksudnya company tu akan untung lah kan. It's back to fundamental, it's back to basic, kan. Itulah cara melabur yang terbaik ya. Jadi gunakan kelebihan you all, gunakan duit lebih yang kita ada, try to make money works for us ya. Tadi nanya bond oil ni, saya tengok pun kan dia dah, kalau bunuh dah beberapa hari dia main kontra kan, tapi I tengok dah ada support lah. That's all I can say, ada support around 6 sen depan saya ni sekarang ni, apa panggil ni, saya pakai galaxy screener lah kan, mana saya nampak sikit ni. Siapa nanya tu, Yong Tai Scomnet lah, saya cuba tengok lah, nak pergi ke counter yang you all tanya ya. Scomnet, SCOM, Scomnet. Okay. Scomnet ni counter bagus ni. Scomnet, one thing kita mention a bit about fundamental. This is a very good stock lah. I mean, of course apa panggil tu, dia memang fundamentally good stock. Company yang buat duit lah, senang cakap lah. Kang ayat tu pun cakap orang kampung je lah. Company ni buat duit. Bercerita Scomnet. Lepas tu dari segi chart dia pula, dia memang tengah dalam uptrend, major uptrend, trading above 200 hari, trading above 50 hari kan. Dia dalam major uptrend. Cuma sekarang ni dia ada isu resistance yang untuk setahun pun dia all time high ni kan. Tapi ni ada satu ilmu lagi ya. Buy on breakout, buy at new high. Dalam kalau CAN Slim tu CAN. N stand for among others is new high. So sekarang ni Scomnet ni berada dalam bukan 1 year new high ya. 3 tahun pun dia new high. Ini kalau macam ni pula ayat dia kan, saya terus buka 10 tahun ya. Scomnet ni all time high. Berderak-derak saya menengok ni. Apa nama tu? Maknanya kan, yang sekarang ni kalau dia pecah je yang 180 something tu kan, maknanya kalau saya selalu kata saya tak nak, saya kan salah pula saya ni kan, saya tak ada nak bagi buy call kan, tapi terima kasih siapa yang menunjukkan ni. To me all I can say is look good. Kalau siapa yang rasa-rasa nak jenguk-jenguk lebih tu, terima kasih, saya sendiri pun akan masukkan Scomnet into my watch list. Definitely something is good with the company lah. That's all I can say ya. Tolong masuk dalam watch list you, guna kelas lagi ilmu yang you ada. Apa nama tu, belajarlah elok, trading elok. Apa ni, P-Trans ya. P-T-R-A-N. P-Trans ya. P-Trans ni apa nak kata lah. Wow, adalah satu wow factor dekat saya ni. Wow, ada wow factor ni. Profit margin dia naik kuat betul ni yang 30.6. Profit margin dia naik kuat lah. Okey, selalunya kan Efoyo punya ni kan, patutlah kan betul dah naik kuat sebelum ni daripada 18 sen mencorak naik sampai 32 kan. So if anything that I can share with you harga saham selalunya mengikut profit margin tu punya graf tu, ya. Itu salah satu yang you all cuba belik-belik kan, kaitan antara profit margin, percentage profit margin dengan pergerakan harga saham. Cuba tengok sendiri yang Perak Transport ni kan, P-Trans ni. Tapi bila on technical point of view, sebab dia naik banyak sangat kan dalam sebulan lepas, kita memang panggilkan is a normal, it's a healthy correction. That's all I can say about P-Trans yang jatuh dalam seminggu lepas ni. Saya hanya panggil dia sebagai normal correction, healthy profit taking. Dan sekarang ni dan mula nampak ada support balik around 26 sen ya, 26 sen.
Ni saya tengok chart ni kan. Tengok chart. Ada tak? Dekat 26 sen, a very strong apa nama tu, membelilah, ada very strong apa ni support lah at 26 sen. Jadi kalau kita nak menggunakan satu kaedah buy at support kan, immediate support P-Trans ni, korang lepas ni buat apa panggil ni, buat sendirilah, tengok sendiri kan. It is so obvious, very clear, ada support dekat 26 sen. Jadi kalau nak mencuba, jadi maksudnya kita melabur ni kalau boleh biarlah ada penyebab why. Contoh, why I buy, kerana company tu bagus. Why I buy, kerana ada potential on fundamental, company nak buat duit. That one you talking about, you talking about fundamental kan. Kalau tidak, why I buy, because I tengok this price now, dia trading at a support level kan. Jadi kalau boleh, setiap kali you nak keluar masuk tu mana counter tu, the best way reason lah. Saya nampak tu dia menanya, EFOS. Okay, company buat duit, bukan company rugi. Again on apa panggil ni, on topik kita hari ni kontra. Sempat 2 round dia bunuh main kontra ke, 2 round ke 3 round ni, 2 round lah kot. 1 round T1 2 3 4, masuk lagi 1 round 1 2 3 4, ngap 2 kali. Kalau main kontra kena EFOS ni kan, T plus 3 lah kan. Lepas tu tapi sekarang mula naik balik. Kalau mirror on the wall, saya kalau on technical, how to say saya yang lagi satu ni pula, saya punya handphone lagi satu ni pula ni tak complete lah dia punya indicator. Tapi nampak dah ada support lah balik dekat 50 sen dah balik 55 kan. Pada jatuh kuat dah nampak naik balik. Okey. Saya suka nak sebut yang tu AAX ni kan. Korang ni ada 200 orang lebih kurang. Korang tak bosan ke? Saya mula 9.30 tadi sekarang dah 10.30, dah sejam dah pusing mesti sejam juga balik. Nak Yongtai dengan apa tadi ni, AAX. Sorry ingat ke saya, Yongtai, AAX. Saya nak ni AAX ni ada sesuatu yang saya nak share. How to say dia dekat yang 5 sen 2 hari kan, dia start naik balik. Sekarang ni ada some 2-3 hari ni jatuh lah balik kan. Okay, another sharing. Counter AAX ni memanglah kita tahu dia tengah rugi kan, apa nama tu, company tengah rugi. Jadi hati-hati. Kalau you nak take 1 point from me tonight, kalau boleh apa nama tu, macam AAX ni, kalau you dah tahu gunakan macam SMA 200 dengan 50 tu kan, maknanya all I can say is dia tengah trading below SMA 200 dengan 50. Selalunya gini pula, saya ada kurang minat untuk masuk counter yang tengah trading di bawah SMA 200, di bawah SMA 50. Itu yang saya boleh katakan. Which is AAX sekarang tengah trading di bawah. Nak quiz Aduh, saya duduk ni bukan duduk betul ni, kau tahu tak? Kalau saya tadi suruh bini saya ambil gambar. Tolong ambil gambar. Ambil gambar, tengok. Sekarang saya suruh bini saya ambil gambar. Kalau korang tengok macam mana rupa saya duduk ni kan, kau memang gelak lah. Diam. Diam. Mesti korang gelak tengok cara saya duduk ni, macam mana saya sharing dengan korang. Jadi lepas ni sekarang saya upkan gambar saya sharing dengan korang ni, memang korang akan gelak.
Lepas ni sekarang bini saya kejap lagi suruh dia ambil gambar ni. Aduh. Ready. Duduk macam mana ya? Okey. So macam ni ya. So maknanya AAX kalau saya belum nak belilah. Macam itulah. Tapi boleh masuk dalam kejap ada nak ambil gambar ni saya. Pada depan sikit. Ada bini saya nak ambilkan gambar ni. Alamak, apa tu? Dia nak ambilkan gambar. Tengok kan gambar saya ni saya upkan dekat Facebook saya. Kau nak masuk muka lagi. Teaser tengah ambil gambar. Kalau kau tengok kan kelakar lah. Yang paling macam ni lah ya. Yang okey ya. Okey ya. Ada. Dia nak masuk gambar Mel sekali. Dekat papa Mel. Maknanya apa panggil tu, aduh ya Allah takut, aduh sakit kaki saya duduk macam ni. Apa nama tu, yang macam ni lah, yang paling tak profesional sekali kan. Yang paling tak profesional sekali saya ni lah kan. Betul lah tu, duduk bersimpul. Aduh ya Allah kaki dah krem lah kan. Saya alihkan benda ni kan, terjatuh lah kan. Ada nak ngalih kaki sikit. Ada sejuk. Dia sejuk ke? Dah sejuk. Ya, kita tidur ya. Apa nanya tu? Duduk bersimpul. Duduk macam piramid. Tak macam. Macam piramid. Okey. Sikit-sikit sharing, kita tidur ya. Dia tidur. Apa ada yang nanya kamu tu kata ni? Oh, krem tak ada itulah. Dia dah mula nak krem tu kan. Dia tak iya. Tapi kalau gambar nanti topi tak ada lah kan. Sebab topi ni bukan topi betul kan. Kaki semua ada macam-macam dah. Dah semua dah sakit. Aduh, ada. Apa saya nak tengok balik ni. Mana tadi ada menanya kaunter. Oh, Parlo kejap Parlo. Aduh ya. Parlo ni, okay, one thing for sure, counter ni dia banyak kuarter dia rugi kan. Kuarter yang banyak rugi lah. Saya sekarang pakai yang ni. Saya tengok ni, pakai apa ni? Ini bukan pakai tab, ini pakai komputer lagi satu. Komputer pula, pakai handphone lagi satu kan. Parlo. Wow, ada wow juga. Tapi itulah dia main sehari dulu semalam. Hari ni dah kena kembali ya. Okay, satu yang saya nak share kan, if anything for you all to learn kan, kan kita selalu kata jangan kejaga kan. This happen now the best example like this Parlo kan. Macam ni kan, tu macam ni nampak. Aduh nampak? Kelakar lah kan. Betapa tak profesional ni saya kan. Very amateur. Tapi kau suka dengar, kau dengar lah. Tapi tak ada sampai ibu-ibu orang dengar dengan saya kan. Saya bukan selebriti kan. Saya jual roti je. Apa nama tu, bila naik kuat, lepas tu volume naik kuat, dia memang termasuk dalam kategori, nanti you all google dia termasuk dalam kategori dia panggil blow off. Blow off ni adalah situasi di mana kita jangan lagi membeli, kita sepatutnya jangan kejar harga. Kalau tidak berada membeli di puncak. Jadi kita kena elakkan. Malahan kalau kita ada pula share tu, itulah masa terbaik untuk menjual. Ya. Dan sebenarnya patutnya memang itulah kan. Patutnya jual masa harga naik. Jual masa tinggi kan. Macam tu kan. Kejap sayang, tak mengacau. Kejap lagi tidur. Apa nama tu? Jadi Parlo tu semalam dah naik kuat kan. Hari ni dah mula kenakan orang. Ada apa lagi nak tanya? Fundamental tak kuat, of course. Kalau korang siapa nak, sama ada korang ni budak baru ke orang lama ke kan, bila sebut fundamental tak kuat tu bagus, soalan yang bagus. Jadi basic dia macam ni aje lah. Apa nak tunjuk tu kan, kejap tunjuk kat you lah. Berapa kuarter tu lah. Ni banyak kuarter kan, banyak kuarter. Banyak kuarter. Boleh nampak tu kan. Kita tunjuk lah. Macam ni lah, tunjuk lah. Kan kelakar kan belajar macam ni. Tu nampak tak merah-merah kan. Kalau saya pakai classic screener, tunjuk macam ni. Tu kan. Maknanya company rugi lah. Is a loss making company. Company yang rugi kan. Jadi kalau boleh pun sebaik-baiknya kita cuba elak-elakkan.
masukkan ke kaunter yang rugi ni, dia panggil bersifat spekulatif, dan dia kan, dengar ayat ni dengar ayat ni baik-baik aduh, betul kan tempat duduk ni, duduk dah. Apa ni, cuba dengar ayat ni baik-baik kalau kita trading kaunter-kaunter yang dipanggil penny stock ni kan, nak bawah 50 sen, kemudian company tu rugi kan, dia panggil counter spekulatif kan. Jadi kita involve dalam ada kemungkinan besar counter tu dia panggil apa panggil counter sindiket lah. Mana sindiket suka goreng counter macam ni kan. Jadi masalahnya soalan cepu mas, kalau sindiket yang goreng, kau agak siapa yang kena goreng? Begitulah akhirnya kan. Kalau company tak ada fundamental ni kan, dia goreng je, dia goreng. Akhirnya siapa yang selalu kena goreng? Sendiri jawab sendiri mau ingat. Macam tu kan ayat korang sekarang kan, sendiri mau ingat. Oh tadi teringin nak tengok kalau time buat kelas Tuan Res macam mana. Mana ada benda ni, saya kalau kelas macam biasa je. Apa ni, ini pun bukan benda betul. Korang jangan salah faham Cuba korang buat live FB ni. Ini bukan cuma betul. Kau tengok ni saya tutup muka saya kan. Saya tengok Kau tengok macam ni tengok mana. Mana ada. Nampak? Dia bukan benda betul. Tengok lagi. Tu betul lah. Jadi bukan cuma betul, bukan topi betul pun. Tadi ada yang nanya tu, kesian gua. Yang cerita Yong Tai ni kan, saya faham kenapa kau bertanya. Mungkin sebab saya pernah cerita sebelum ni kan, Yong Tai kan. Tapi itulah masalah gini lagi satu kadang-kadang bila okey, ini pun dengar baik-baik dengar baik saya cakap. Bila itu hari dia sideway lama I look at it very promising tau. Very promising. Masa tu saya tengah pergi yang Melaka lah kan, masa saya cerita tu pergi Melaka tu. Tapi masalah satu tau, kadang-kadang saya tu kata ulang cakap cerita kelakar yang cerita hari ni lah pula. Yang hari ni kan, apa panggil ni, dia panggil pelabur selebriti ni kan. Saya kadang-kadang tu pasal malas nak mention dekat Facebook ke mana kan. Walaupun saya tahu saya ni orang besya-besya kan. Tapi bila saya sebut aja ada mention pasal Yong Tai, saya nampak bangunan dekat Melaka tu kan, meletup. Dia meletup naik. Tu kadang-kadang pun satu isu lah ya. Tapi saya rasa saya tak ada dah jadi salah ke Bursa ke SC kan. Saya bukan buy call ke seroyok kan. Saya hanya sharing kan. Jadi maksudnya bila kadang-kadang bila terlampau ramai orang follow, lepas tu dia naik kuat, kita semua kejar harga, dia panggil dia terus jadi blow off. Dia terus naik kuat sangat, volume naik kuat sangat, that's it. Dia akan berlaku, dia tak boleh pergi lagi dah buat sementara. Jadi dia mula jatuh kan. Saya ulang je cakap this is nothing to do with buy call whatever. Tapi yang selepas jatuh 1, 2, 3, 4, dia dah 2 hari dah keluar doji lah kan. Kalau doji ni, kalau belajar doji lah kan, jangan salah bunyi ini ke hotel ni. Doji 2 hari dah keluar doji, dan hari ni dah mulai hijau kan. InsyaAllah siapa yang itu hari terbeli, terkejar, terikut dan tak main kontra, I think macam pestarien Berhad tadi, I love the chat. It look like there's a support balik dekat area dalam 14 sen tu tengok-tengoklah, boleh masuk watchlist. Sama dia you nak beli masa dia panggil, kalau saya sekarang ni dia panggil lagi satu ni. Kalau saya cari tengok, saya panggil sekarang ni, tadi ni sebelum ni kita panggil apa panggil tu, blow off kan. Sekarang ni saya rasa dia dah mula fasa akumulasi semula untuk counter apa panggil ni Yong Tai ni. Siapa menanya tadi, saya harap you puas hati saya punya jawapan.
Notion ni pula bila semalam dia dah kuat sangat naik balik, datanglah balik short term trader ni jual balik kan. Tapi saya macam mana cakap, pun saya terang cakap saya ada oh ni ada yang sangkutnya. Tak apa nak kata apa kan, kalau kata bukan senang nak panggil apa nama ni, nak buat market timing kan. Tapi kalau you dah ada sangkut, tapi itulah kalau you tak kontrak, tak apalah, you pegang lah saya bukan nak kata nak promote sangat counter ni kan, tapi I look at it, it looks good. Apa lagi tu, aduh kaki. Okey, jadi lah lagi satu yang kau nak belajar. Tadi saya disebut kan, kalau boleh saya tak suka beli counter yang di bawah SMA 250 kan. Okey, counter ni dia first of all on chart wise, on technical point of view, dia trading di atas SMA 200 dengan 50. That's a very good good technical indicator lah. Put it that way lah. Yang Tai ni tau. Yang kedua kan, it's just about a matter of time. SMA 200 dengan 50 ni akan cross. The moment dia cross kan, I tell you, that is one of the most powerful crossing di dalam analisa teknikal. Tahu? Dalam analisa teknikal, bila SMA 200 dengan 50 crossing daripada bawah, that's a very strong buy signal. Jadi kalau siapa yang sangkut tu, pegang-pegang elok. Siapa yang belum tu, bolehlah monitor Yong Tai. Tapi saya ulang boleh cakap, this is not a buy call, just a sharing session. Elok-elok tuan, jangan tidur nanti bersimpul sudah. Alah, besok nak pergi swimming. Bangun pagi-pagi swimming. Apa lagi tu? Oh, PZ kan. Kau ni tak nak tidur ke? Ramai lagi tu. Sekarang tak tidur lah kita. Oh, tak payah tidur lagi. Tidurlah. Besok nak swimming tadi saya PDZ. Boleh last ke ni? Last PDZ. PDZ. First of all, wow. Saya ada satu wow factor. On PDZ ni. The latest quarter, tapi bulan 3 lah. Bulan 31 bulan 3. Apa bunyi tu? Ada hantu ke? Saya duduk sebelah tingkap ni. Bahaya ni. Luarnya ada berapa ni? Nasib baik papa tak seorang macam takut. Apa nama tu, PDZ ni, quarter yang 31 bulan 3 tu very promising ya. Maknanya kita panggil turn around. Dia panggil turn around. Salah tulis tu, SMA 50 cross 200. Bukan 5 SMA 50 cross 200, yes. Please learn that. That is one of the best rule dalam stock market. Nah, if anything you want to learn from me tonight, korang yang rajin dengar saya punya, tadi dah kena tazkirah dengan saya kan. Dengan tazkirah kan. Jadi belajar dulu. SMA 200 dengan 50 ni one of the very major, very basic, but very powerful indicator. The crossing tu dekat saya kan, macam ni cakap, saya rasa kalah MACD punya crossing lah. Dia punya tu. Kalah MACD punya crossing. Itu yang saya boleh kata. Okey, tengok balik. Ada best part juga ni. Terima kasih lah siapa tanya PDZ ni kan. Kalau bulan 3 punya quarter dia dah mula untung, tapi kan, dia dah naik tu hari kan, nak to reflect untung yang bulan 3. Naik kuatnya bulan Julai. Tapi sekarang ni dia dah macam flattish kan. Okey, ada lagi satu yang boleh saya share kan, talking about technical point of view. How to say dia punya harga sekarang ni tengah trading dekat SMA 50 punya line. And what does it mean? Itu salah satu daripada dia panggil tak mau kacau. Nak masuk kejap saya tengok. Tak malu ambil sini. Cakaplah hello. Hello. Tak pakai baju tu. Apa ni? Yang panggil apa?
dia tengah trading harga tu dekat just above SMA 50. That is another good point. Boleh panggil golden cross lah, boleh panggil, yes. Boleh panggil tu juga sebagai golden cross selain daripada MACD punya golden cross. Aduh, ya Allah tuanku. Saya hari Sabtu ni mengajar online Sabtu, hari Ahad offline. Alhamdulillah dah ramai juga yang mendaftar, walaupun saya ni tak ada sampai beratus-ratus istilah full house ke, tak ada. Saya ramai juga lah join kelas saya kali ni, tapi tak ada sampai beratus-ratus atau full house ni, tak ada. Macam besi-besi je lah, besi-besi je. So okey, rasanya mungkin nak tidur. Apa nama full indicator SMA tu tuan dalam Galaxy Screener? Bukan, indicator tu SMA tu, mana stand for simple moving average. SMA stand for simple moving average. That's one of the good ni lah, mana untuk menengok trend wise, gunakan SMA 200 yearly, 50 as a quarterly. So okey, saya rasa kita berehat sekarang. Jangan saya ambil kesempatan mengucapkan selamat tahun baru Ma'al Hijrah. Dia masuk juga. Nak masuk juga. Selamat tahun baru Ma'al Hijrah. Semoga di tahun baru ni kita akan lagi beroleh kejayaan dan mendapat mendapat keberkatan dalam hidup, dan mendapat selagi apa yang kita minta, supaya Allah kabulkan doa-doa kita yang baik-baik semua tu, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi, tak tahu lah bila, tak tahu bila. Okey, jangan lupa, ya, lepas ni saya nak upkan saya punya gambar macam mana borak angka orang ni Duduk. dalam FB saya. Tunggukan saya punya up tu nanti. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.